Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Saya Nurashkin Abdul Rahman. Dan saya Ivan Toh. Terima kasih kerana memilih Nasional 8. Berikut tumpuan utama malam ini. Belum ada individu dijangkiti virus anjing gila. Jerebu dijangka berlarutan hingga pertengahan Oktober. Kawalan keselamatan dipertingkat menjelang hari wukuf esok. Belum ada individu di negara ini yang positif penyakit anjing gila atau rabies setakat ini. Ia disahkan Kementerian Kesihatan. Kes tersebut hanya dikesan dalam kalangan anjing. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata sehingga kini terdapat 12 individu di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang disahkan digigit anjing yang dijangkiti penyakit itu. Mereka telah diberikan vaksin dengan andaian berpotensi dijangkiti. So 12 orang telah digigit oleh anjing ini, tetapi sampai sekarang mereka tidak menunjukkan apa-apa tanda bahawa mereka telah mendapat penyakit ini. Walau sedemikian pun kita telah memberi rawatan melalui vaccination kepada semua 12 orang ini, dan untuk mereka yang perlu, mereka pun telah diberi immunoglobulins dan mereka akan dikawal dan dijaga, dipantau secara berterusan untuk lihat bahawa mereka ada apa-apa tanda-tanda penyakit ini ke tak. Beliau berkata demikian pada sidang media mengenai situasi terkini kejadian gigitan anjing berkaitan rabies di Putrajaya. Kesiapsiagaan terhadap penyakit rabies termasuk penyediaan vaksin anti-rabies bagi manusia telah pun dilaksanakan di seluruh negara. Ini terutamanya di 3 negeri yang didapati positif rabies dalam kalangan anjing. Sebanyak 14 hospital kerajaan di 3 negeri berkaitan dibekalkan dengan vaksin anti-rabies yang mencukupi. Kementerian Kesihatan dalam pada itu menasihati orang awam terutama yang tinggal di kawasan yang diwartakan sebagai jangkitan penyakit anjing gila agar dapat mengambil langkah-langkah pencegahan bagi mengelak dijangkiti penyakit rabies. Bagaimanapun, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Pulau Pinang Dr. Siti Samiah Tahir berkata stok vaksin anjing gila di negeri itu kehabisan. Bekalan baru dijangka tiba selewat-lewatnya minggu depan. Pesanannya mengambil masa kerana diimport dari luar negara. Sehingga semalam 41 kes gigitan anjing telah dilaporkan di Pulau Pinang, manakala 292 ekor anjing telah menerima suntikan vaksin anti-rabies sehingga semalam. Kiranya seekor anjing telah dijangkiti dalam masa tempoh 14 hari sebelum dia mati, dia mesti menggigit apa saja yang dia jumpa dalam perjalanan dia. Tak kiralah anjing, apa-apa saja kenakan lain dia akan gigit supaya virus itu boleh berpindah kepada perumah yang baru. Of course, perumah dia yang baru mestilah anjing juga. Sementara itu, Datuk Muhammad Rizwan Malik, Pengarah Penguatkuasa Jabatan Perkhidmatan Veterina menasihatkan pemilik anjing untuk sentiasa memastikan anjing peliharaan mereka dikurung. Anjing yang bertuan ini mempunyai risiko yang agak rendah untuk dijangkiti penyakit ini, tetapi dalam masa yang sama pihak tuan punya perlulah membuat pemantauan dari masa ke masa untuk melihat perilaku ataupun perubahan tingkah laku kepada anjing peliharaannya, ya, kerana kita bimbang virus ini akan berjangkit kepada anjing peliharaan masing-masing. Di Pulau Pinang, sebanyak 342 ekor anjing liar telah ditangkap dan dilupus dalam operasi wabak rabies yang dijalankan secara bersepadu selama 6 hari sejak 16 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani, Pembangunan Desa dan Kesihatan Negeri Dr. Afif
Bahadin juga memaklumkan 50 sampel telah diambil untuk ujian diagnosis penyakit rabies dan dianalisis di Institut Penyelidikan Veterina di Ipoh, Perak. Sepanjang tempoh sama, Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri telah mempergiatkan 116 kempen kesedaran awam di kawasan perumahan Kampung Ladang, Tenakan, rumah ibadat dan kawasan sempadan negeri. Dalam perkembangan sama di Kedah, suami kepada mangsa gigitan anjing yang disahkan positif rabies pada 11 September lepas turut digigit anjing sama. Mangsa telah diberikan suntikan vaksin pada 17 September lalu di Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar. Pengarah Kesihatan Kedah, Datuk Dr. Nurhizan Ismail memaklumkan mangsa yang berusia 53 tahun itu sihat. Bagaimanapun keadaannya akan terus dipantau. Sekiranya mengalami demam atau sakit kepala, perlu segera dirujuk ke hospital. Setakat Ahad lepas, Jabatan Kesihatan Negeri mengesahkan 18 kejadian gigitan daripada 17 ekor anjing. Namun, sehingga kini, tiada kes rabies dalam kalangan manusia dilaporkan. Pihaknya juga telah menerima 18 laporan gigitan anjing, merangkumi 6 kes di daerah Kubang Pasu. Sementara itu, di Kuala Muda dan Kulim, masing-masing 3 kes. Kota Star, Langkawi, Padang Terap dan Bandar Baharu masing-masing mencatatkan 2 kes. Untuk itu, orang ramai dinasihatkan tidak menghampiri kumpulan anjing liar atau yang tidak bertuan. Bagi pemilik anjing pula, tidak membiarkan haiwan itu berkeliaran sehingga dijangkiti virus rabies. Kali terakhir dilaporkan penyakit anjing gila berlaku di Malaysia adalah pada tahun 1999 dan pada tahun 2013 Malaysia telah diisytiharkan bebas dari penyakit tersebut oleh Badan Induk Kesihatan Antarabangsa. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar, Datuk Kuaza Nizamuddin Hassan, kewujudan semula penyakit tersebut adalah akibat pembawakan virus anjing tanpa tuan dari negara jiran yang bergerak ke bahagian utara semenanjung tanah air. Katakan kita ada buat tangkapan anjing, biasanya kalau dalam kes dia menunjukkan tanda-tanda yang agresif, kita kuarantin dalam 14 hari kita boleh nampak dia mungkin ada mati dan sebagainya, kita boleh ambil sampel. Tapi incubation tempoh daripada masuk virus sehingga dia menunjukkan tanda klinikal mungkin boleh mengambil masa 15 hari, mungkin sampai 6 bulan pun mungkin boleh berlaku. Sebab tu bila kita, masalah kita di lapangan, isu yang timbul ialah ada NGO yang kata kita nak musnahkan anjing, sepatutnya tidak, mungkin pernah didengar lah kan, dilaporkan. Jadi tapi kerajaan atau jabatan perlu ambil tindakan sebegitu supaya, sebabnya banyak kes ini yang kes positif ini datang daripada anjing liar. Pemilik anjing perlu memastikan haiwan peliharaan mereka tidak terlepas atau sengaja dilepaskan tanpa kawalan. Ini kerana peratus untuk haiwan itu digigit anjing liar agak tinggi. Biasanya kalau seseorang tu bila dah tergigit anjing, dia kalau dia dah cuci luka dan terus pergi ke hospital dan menerima suntikan vaksin dan juga imunoglobulin, insya-Allah tak ada masalah, dia akan pulih. Setakat ni mereka-mereka yang dah terkena gigitan tidak menunjukkan apa-apa tanda. Cumanya kalau dia tak ambil tindakan untuk mendapat rawatan, of course lah, dia akan, sudah tentulah dia akan terjangkit dan virus itu akan akan menyerang sistem saraf dan menyebabkan masalah pada diri mangsa itu lah. Pemilik anjing dinasihat mengurung haiwan peliharaan mereka dalam tempoh 14 hari untuk melihat tindak balas sama ada ia positif rabies atau sebaliknya. Bagi yang memerlukan bantuan, boleh menghubungi Jabatan Perkhidmatan Veterinar berdekatan untuk mengesan sebarang kebarangkalian virus rabies. Beralih ke perkembangan lain. Jabatan Alam Sekitar JS menjangkakan jerebu yang melanda negara ketiga ini akan berakhir pertengahan Oktober. Ia disebabkan tibanya tiupan angin monsun timur laut yang menghasilkan lebih banyak taburan hujan. Menurut Pengarah Bahagian Udara JS Mashita Darus, pihaknya sentiasa memantau dan mengambil tindakan mengikut pelan tindakan jerebu kebangsaan seperti yang diselaraskan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara.
Dari segi Jabatan Sekitar sendiri, kita telah pun mengaktifkan pelan pencegahan pembakaran terbuka sejak Februari, dan juga kita juga telah mengadakan perintah larangan ke kawasan-kawasan di Lembah Kelang, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Sedar kita sedang mengalami bukan pembakaran terbuka kerana mengikut pelan Majlis Jerebu Kebangsaan, jika bacaan IPU tidak sihat melebihi 3 hari, agensi seperti meteorologi dan TUDM akan diarah melakukan pembenihan awan di kawasan terbabit bergantung kepada keadaan cuaca dan pelihatan. Beliau turut menyifatkan jerebu yang melanda negara tahun ini adalah yang terburuk apabila melibatkan lebih 34 kawasan mengalami bacaan tidak sihat. Dalam pada itu, satu lekukan tropika yang terbentuk di timur Filipina ketika ini memberi perubahan kepada pergerakan angin iaitu dari barat ke timur dan dijangka berterusan sehingga penghujung bulan ini. Situasi itu sekaligus menyebabkan corak angin di ruang udara negara berubah dan memungkinkan jerebu kembali berlaku. Kita pada ketika ini negara sedang baru memasuki fasa peralihan monsun yang sepatutnya kita menerima lebih banyak hujan dari bawah petir. Tapi disebabkan oleh perubahan corak tipan angin ini, disebabkan dengan kehadiran lekukan siklon di timur Filipina, maka corak cuaca kita pun sedikit berubahlah dalam tempoh seminggu ni. Keadaan lekukan tropika atau lekukan siklon ini berlaku akibat keadaan udara yang bertekanan rendah di timur Filipina yang mampu mengubah corak dan kelajuan angin dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Menjelang Hari Wukuf di Arafah esok, pihak berkuasa Arab Saudi meningkatkan kawalan keselamatan sekitar Mekah dan untuk memastikan kelancarannya, kira-kira 100,000 anggota keselamatan diarah bertugas sepanjang musim haji kali ini. Jurucakap Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Major General Mansur Al-Turki menjelaskan antara anggota keselamatan yang diberi mandat adalah dari unit elit anti pengganas, polis trafik serta anggota pertahanan awam kecemasan. Mereka ditempatkan di pintu masuk utama sekitar Mekah. Operasi kawalan keselamatan tahun ini turut disokong pasukan tambahan iaitu tentera dan pengawal negara. Selain kira-kira 7,000 kamera litar tertutup CCTV diaktifkan bagi mengawasi persekitaran Mekah dan Masjidil Haram. Kawalan keselamatan ditingkatkan bagi memastikan kira-kira 3 juta jemaah seluruh dunia dapat mengerjakan ibadah haji dengan lancar, sekaligus memastikan tiada sebarang ancaman pengganas atau militan. Pastinya tidak ketinggalan jemaah haji Malaysia yang telah dan akan bertolak ke Arafah secara berperingkat. Kita dapatkan gambarannya bersama Muhammad Yunus Muhammad Noor di Mekah. Terima kasih rakan Sugas dan Kasepuri. Saudara, alhamdulillah sekali lagi dapat kita bersama langsung dari kota suci Mekah Al-Mukarramah ini, dan seperti dimaklumkan semalam bahawa pada hari ini jemaah Malaysia seramai lebih 20,000 ini akan bergerak masuk ke Arafah, dan pada ketika ini telah pun beberapa buah bas yang membawa jemaah Malaysia telah pun bergerak daripada Maktab Al-Janariah ini menuju ke Padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf yang insya-Allah yang dijangka akan dilakukan pada esok. Dan pada ketika ini juga terdapat lagi beberapa jemaah lagi yang sedang lagi bersiap, dan seperti dapat lihat saya sendiri pun memakai ihram, dan sebentar saja lagi nanti kami akan turut menyertai jutaan lagi jemaah haji dari seluruh pelosok dunia. Jadi kalau kita nak tahu sedikit perkembangan dan juga pergerakan jemaah haji Malaysia ini, kita boleh bersama dengan Ustaz Syahrul Azam Nozali, iaitu pengurus ibadat Mekah. Jadi Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama RTM Ustaz. Jadi boleh Ustaz kongsikan jadual pergerakan jemaah Malaysia dari Mekah ini? Baik, terima kasih kepada Yunus, terima kasih kepada RTM kerana membuat langsung. Baik, sekarang kita telah setakat ini pada waktu ini jemaah haji Malaysia telah mula bergerak
telah mula bergerak ke Tanah Arafah. Dan apa yang kita lihat sekarang ini di belakang kita juga persiapan dari segi petugas-petugas, yang mana kalau kita lihat pada waktu ini petugas kita telah hampir boleh kita katakan lebih kurang dalam 80% semua telah pergi ke Tanah Arafah untuk buat persiapan dan menyambut ketibaan jemaah haji Malaysia. Dan saya kira setakat ini alhamdulillah sehingga ke waktu ini perjalanan operasi kita berjalan dengan baik seperti mana yang kita atur dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuaca pun hari ini pun baik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, kalau boleh kita kongsikan juga mungkin pergerakan jemaah itu sendiri, mungkin berapa banyak bas yang digunakan ataupun kekerapan bas yang ada di Maktab Al-Janariah ini? Okey, di Maktab Al-Janariah ini bagi setiap maktab dia menentukan beberapa bas. Walau bagaimanapun perkara ini kita tertakluk juga kepada lalu lintas. Sebab itulah kalau kita nak meletakkan daripada segi angkanya pergerakan lalu lintas itu kita tidak dapat memastikan berapa pergerakan bas yang sebetulnya. Cuma insya-Allah dari semasa ke semasa kita akan maklumkan daripada pusat maklumat operasi untuk memaklumkan pergerakan jemaah haji kita ke Arafah, insya-Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama RTM. Jadi untuk makluman penonton sekalian juga bahawa semua bas yang membawa jemaah Malaysia ini akan bergerak daripada maktab masing-masing secara berperingkat. Namun kadar waktu dan juga kadar kekerapan itu bergantung kepada keadaan trafik seperti yang dimaklumkan oleh Ustaz Syahrul Azam tadi. Dan seperti sudah maklum, keadaan trafik di sini mungkin sukar untuk kita jangkakan kerana memang terdapat ramai jemaah haji dari seluruh pelosok dunia yang kalau boleh saya kira jutaan daripada seluruh pelosok dunia yang berkunjung ke Mekah ni dan semuanya menuju ke Padang Arafah. Dan insya-Allah sama-sama kita doakan agar ibadah haji kita pada tahun ini mendapat kemakbulan dan juga dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu saja perkara yang dapat saya kongsikan dari Mekah Al-Mukarramah ini. Kita kembali bersama rakan Sugas dan Kasepuri. Silakan. Terima kasih Yunus. Baik, kita doakan agar semuanya berjalan lancar. Baik, hari kedua operasi perkhidmatan rel Al-Masyair Al-Muqaddasah atau Makkah Metro berjalan dengan lancar. Ketua Pusat Kawalan Operasinya Muhammad Zainin Hasnan berkata perkhidmatan tren itu beroperasi 24 jam untuk 7 hari berturut-turut bagi memenuhi permintaan pada musim haji kali ini. OCC atau Pusat Kawalan Operasi mempunyai seramai 25 orang kaki tangan yang menjalankan tugas secara 24 jam dalam 3 shift rotation. Seperti yang anda dapat lihat, yang di bahagian depan ialah traffic controller iaitu 2 orang mengikut pada kawasan zon yang mereka kuasai, dan di barisan yang kedua adalah di sebelah kanan adalah power controller. Daripada 25 jurutera yang bertugas di Pusat Kawalan Operasi ini, 22 orang merupakan jurutera Malaysia. Tugas OCC terbahagi kepada 5 komponen utama dengan pengawal trafik sebagai komponen pertama dan berperanan penting untuk mengawal selia semua aktiviti tren. Selain pengawal stesen yang bertanggungjawab mengawal selia semua fasiliti stesen dan pengawal kuasa pula bertindak memantau keupayaan bekalan kuasa untuk keseluruhan sistem. Jenazah 2 jemaah Malaysia yang disahkan terkorban dalam tragedi kren tumbang di Masjidil Haram 11 September lalu selamat dikebumikan semalam. Pengkebumian dilakukan selepas proses tuntutan mayat di Rumah Mayat Muasim selesai. Jenazah Syahidan Saad dan Abdul Habib Lahman disembahyangkan di Masjidil Haram selepas solat maghrib sebelum dibawa ke tanah perkuburan syuhada Muasim. Jenazah sekali lagi disembahyangkan di tanah perkuburan berkenaan yang diimamkan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Pengkebumian selesai kira-kira 7.45 malam waktu tempatan. Syahidan Saad 52 tahun dan Abdul Habib Lahman 68 tahun sebelum ini dilaporkan hilang dalam tragedi malang itu. Selang seminggu, kedua-duanya disahkan terkorban setelah mayat mereka dikenal pasti oleh waris masing-masing kemarin. Ini menjadikan 7 jemaah Malaysia meninggal dunia dalam kejadian berkenaan. Selain memiliki peribadi mulia dan sering menunaikan solat berjemaah di Masjid Al-Ayaham, Syahidan Saad turut memiliki kemahiran dalam bidang pertukangan.
Rumah pembantu makmal di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Bendahara Kok Diang itu terletak di Kampung Damai, Jalan Changlun, dibina sendiri bersama isteri Maziatun Nazna Bidin. Bagaimanapun, tragedi yang menimpa Allahyarham menyebabkan impian untuk membina sebuah rumah yang lebih selesa untuk isteri dan anaknya tidak kesampaian. Beginilah keadaan rumah yang dibina sendiri oleh Allahyarham Syahidan dan isteri sejak beberapa tahun lalu. Allahyarham bekerja sebagai tukang rumah sebelum menjadi pembantu makmal, membaik pulih rumah ini secara berperingkat-peringkat. Menurut ibu mertuanya, Doyah Kasa, setiap minggu menantu dan anaknya itu akan pulang ke rumah berkenaan untuk melakukan kerja-kerja binaan. Buat rumah ni, dia buat kali sikit betul lah. Lama lah juga. Dan dia pun buat, dia pergi sekolah, balik mai. Kadang hari cuti, hari Jumaat tu, dia buat, mai lah buat daripada. Gitu lah, duduk dia gitu lah. Buat sikit-sikit lah. Allahyarham Syahidan ditemui dalam keadaan sempurna di bawah runtuhan konkrit yang belum dibersihkan bersama seorang lagi mangsa, Abdul Habib Lahman, 68 tahun, dari Sikh di tingkat 3 Masjidil Haram. Identiti Allahyarham Syahidan diketahui melalui pengecaman menerusi gelang dan barangan peribadi mangsa oleh ahli keluarga yang berangkat ke Mekah untuk proses pengecaman. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tradisi penyerahan lembu korban diteruskan di Parlimen Pekan. Tahun ini 539 ekor lembu diserahkan kepada masjid dan surau di seluruh Parlimen Pekan selain agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Sumbangan Datuk Seri Najib Tun Razak diwakili Timbalan Ketua UMNO bahagian Pekan, Datuk Abu Bakar Harun. Agihan dibuat kepada 59 buah masjid, 158 buah surau dan 32 pejabat kerajaan serta NGO di kawasan Parlimen Pekan. Turut menerima sumbangan 13 bahagian UMNO di Pahang, masing-masing 10 ekor lembu. Pada hari ini kita menyerahkan watikah dan wakalah lembu korban kepada bahagian-bahagian di negeri Pahang, di mana satu bahagian kita serahkan 10 ekor dan selebih 383 kita serahkan kepada masjid, surau dan badan-badan NGO serta jabatan-jabatan dalam Parlimen Pekan. Dia dari segi sumbangan kepada PM 539. Bagi pihak dari segi korporat lah. Dan dari segi PM kita ada 45 ekor daripada PM sendiri. Beliau menyatakan demikian selepas majlis penyampaian watikah dan wakalah lembu korban 2015 Parlimen Pekan di bangunan UMNO Pekan. 15 syarikat korporat terlibat menyalur sumbangan, antaranya Sapura Holding Sendirian Berhad, Naza Group, DRB Highcom Berhad, WZR Property Sendirian Berhad, Pertubuhan Peladang Kebangsaan dan Boasted Naval Shipyard Sendirian Berhad. Sempena Aidiladha yang bakal disambut Khamis ini juga, UMNO bahagian Kuala Nerus, Terengganu mengagihkan 134 ekor lembu korban. Program yang dilaksanakan setiap tahun itu juga telah menyerlahkan semangat muafakat dalam kalangan umat Islam. Bagaimanapun pihak pengurusan program korban digesa mendapatkan permit penyembelihan terlebih dahulu bagi mengelakkan sebarang penyakit. Pejabat haiwan dan veterina perlu memastikan bahawa lembu-lembu yang dikorban ini adalah mempunyai permit. Kerana kita bimbang ada takut ada jangkitan atau ada penyakit yang mungkin akan memudaratkan. Dan selepas itu pastikanlah bahawa majlis yang diadakan itu adalah majlis yang betul-betul menunjukkan pemuafakatan. Dan pastikan agihan daging itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Program seumpama ini diharapkan dapat diteruskan pada masa akan datang. Saya rasa memang perlu. Benda-benda masa benda ibadah ni, mana kita patut kita
memperkasakan lagi dari masa ke semasa, sempena ataupun sempena dengan apa yang dikatakan oleh Negeri Terengganu sekarang, transformasi Terengganu baru. Jadi ada satu prinsip, saya lupa dah prinsip tu mengatakan kita hendaklah bersatu. Solidarity memang Tim Besar bagi tahu tadi. Pasal ini adalah satu program yang amat baik, yang amat bagus. Untuk orang kampung dapat merasa maknanya bergembiralah, mana sekurang-kurangnya boleh buat sebahagian daripada daging korban. Seorang lagi individu yang dikendaki polis bagi membantu siasatan kes pembunuhan Anthony Kevin Morris menyerah diri kepada polis hari ini. Ini menjadikan kesemuanya 11 orang yang ditahan berhubung kes itu. Menerusi kenyataan media, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur Datuk Zainuddin Ahmad memaklumkan lelaki berkenaan dikenali sebagai R. Danish Warren, 22 tahun. Dia menyerah diri pada pukul 4.15 petang tadi di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul. Tahanan reman bagi Danish Warren akan dimohon membolehkan siasatan lanjut. Sementara itu, tempoh reman 6 daripada suspek yang berakhir hari ini dilanjutkan sehingga 28 September. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan sabitan terhadap bekas Menteri Besar Selangor Dr. Mohamed K. Toyo atas kesalahan menggunakan kedudukan untuk mendapatkan dirinya dan isteri 2 lot tanah dan sebuah banglo di Shah Alam 8 tahun lepas. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Melaya Tan Sri Zulkifli Ahmad Makinuddin sebulat suara menolak rayuan terakhir Dr. Mohamed Khair. Panel itu turut disidangi oleh Hakim Tan Sri Ahmad Makruf, Tan Sri Hassan Lah, Tan Sri Jeffrey Tan Kok Hua dan Datuk Ramli Ali. Seorang pegawai imigresen cedera di tangan akibat digigit ketika cuba menghalang warga tempatan dan 2 wanita warga Thailand yang ingin keluar dari negara ini secara tidak sah. Kejadian berlaku di kaunter ICQS Kota Putra, Padang Terap, Kedah petang tadi. Pemandu warga tempatan bertindak agresif ketika cuba ditahan selepas berlaku pertengkaran dan pergelutan. Mereka bagaimanapun berjaya ditahan. Menurut pengarah imigresen Kedah Muhammad Yusri Hashim, kejadian berlaku semasa pemeriksaan keluar imigresen menuju ke Thailand. Pemandu menyerahkan pasport miliknya, bagaimanapun enggan menyerahkan pasport penumpang lain. Curiga dengan keadaan itu, pegawai terbabit meminta pasport yang kononnya sudah dicop untuk diperiksa semula. Dia kemudiannya bertindak agresif dengan menggigit pegawai berkenaan sehingga mendatangkan kecederaan. Hasil pemeriksaan, pihak imigresen menahan seorang lelaki dan 2 wanita Thailand itu. Salah seorang tidak memiliki dokumen perjalanan, manakala seorang lagi didapati tinggal lebih masa di negara ini dan mendakwa isteri kepada warga tempatan. Di Pasir Putih, Kelantan, polis memburu individu yang dipercayai anggota sindiket geng traktor yang dipercayai melarikan diri selepas mencuri jentera pembajak dan jentera berat. Modus operandi sindiket berkenaan adalah mencuri jentera pembajak di kawasan pertanian dan kemudian akan dijual ke negara jiran. Ketua Polis Daerah Pasir Putih DSP Abdul Razak Muhammad menyatakan lelaki berusia 30 tahun itu merupakan ketua sindiket yang menjalankan kegiatan mencuri jentera berat di beberapa daerah seperti Jeli, Gua Musang dan Pasir Putih. Sabtu lepas, seorang lelaki berjaya ditahan penduduk kampung Bukit Binjai selepas bertindak melarikan sebuah jentera pembajak milik Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Besut. Hasil tangkapan itu, sebuah lagi jentera pembajak ditemui di kampung Gunung Bacok. Siasatan awal mendapati lelaki terbabit terlibat 2 kes curi jentera berat di Jeli dan 3 kes di Gua Musang dan direman 4 hari mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Dan hasil daripada soal siasat yang dijalankan kepada suspek telah menunjukkan sebuah lagi traktor yang telah disembunyikan dalam satu semak di kampung Bukit Kecil di daerah Bacok, Gunung Bacok. Dan suspek ini telah kita tangkap, walaupun satu suspek lagi masih dalam pihak polis sedang kesang. Dan kurang daripada itu kita dah cek rekod lampau suspek ni. Rekod lampau suspek dia dah wanted person, dia wanted person dengan 5 lagi kes.
Dalam perkembangan lain, pihaknya berjaya menahan seorang lelaki paling dikehendaki selepas terlibat kes pecah rumah di daerah Pasir Putih bersama peralatan pecah rumah dan sebuah motosikal berkuasa tinggi. Penahanan suspek diyakini dapat membantu menyelesaikan beberapa kes pecah rumah dan kedai di daerah berkenaan. Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Kedah menyerbu sebuah pusat mengedar barangan borong yang menjalankan urus niaga melalui media sosial. Premis terbabit beralamat di Batu 1, Jalan Langgar, Alustar, Kedah itu dipercayai menjual barangan tiruan berjenama terkenal. Seorang lelaki dipercayai pemilik premis berusia 30-an turut ditahan untuk disoal siasat di bawah Seksyen 82 Akta Perihal Dagangan 2011 kerana kesalahan menjual barangan tiruan. Hasil sebuahan 1,000 barangan tiruan berjenama terkenal bernilai RM10,000 dirampas. Pembeli boleh mendaftar sebagai ahli ahli kepada perniagaan ini dengan membayar RM200. Apabila membayar RM200, dia layaklah untuk membeli barangan di dalam kedai ini dengan harga yang murah. Dan jika tidak menjadi ahli, seseorang pembeli itu akan membayar dengan harga yang biasalah. Jadi ini yang digalakkan oleh pekedai. Di mana pekedai ini menggunakan media sosial untuk mengiklankan barangan yang dijual. Jadi daripada situ kita dah buat pemantauan dan kita dapati memang benarlah apa yang telah diadu. Pelanggan dikatakan dapat membeli pelbagai barangan secara borong dan murah jika membayar yuran keahlian RM200. Manakala pembeli yang tidak menjadi ahli ditawarkan pembelian secara runcit. Siasatan awal mendapati stok diperolehi dari Kuala Lumpur. 3 maut termasuk seorang wanita mengandung apabila kereta yang dinaiki terbabas ke dalam parit sebelum merempuh tembok konkrit dalam kejadian di Kampung Pek Macang, Kelantan. Kemalangan berlaku kira-kira pukul 10 pagi tadi. Mangsa yang terkorban dikenali Farouk Hussein, 46 tahun, warga Bangladesh, dan anak tirinya Muhammad Fadilah Muhammad, 32 tahun, dan seorang wanita Myanmar, Hamidah Hamilian, 27 tahun. Mereka dalam perjalanan dari Bukit Merbau, Pasir Putih menghala ke Kuala Krai. Sebaik tiba di tempat kejadian, kereta dipandu Fadilah terbabas lalu masuk ke dalam parit dan merempuh tembok konkrit. 2 daripada mangsa mati di tempat kejadian dan seorang lagi meninggal dunia di Hospital Macang. Mayat dihantar ke Hospital Macang untuk bedah siasat sebelum diserahkan kepada keluarga untuk urusan pengkebumian. Ketua Polis Daerah Macang, Deputy Superintendent Muhammad Ashraf Ali Kuti, ketika dihubungi mengesahkan kejadian itu. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 47-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Kuala Terengganu pula, seorang pekerja hotel maut digilis lori sewaktu perjalanan ke tempat kerja. Remaja lelaki berusia 20 tahun itu terbabit dalam satu kemalangan di Jalan Sultan Mahmud berdekatan dengan Masjid Terapung Tengku Tengah Zaharah di Kuala Ibai. Insiden berlaku pada pukul 10.30 pagi tadi. Mangsa Muhammad Sadri Mustafa dari Kampung Bukit Gasing meninggal dunia akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Mangsa yang menunggang motosikal dipercayai bergesil dengan sebuah kereta sebelum terjatuh atas jalan raya. Mangsa bagaimanapun kemudian digilis sebuah lori membawa muatan besi dari arah sama. Pegawai Turus Trafik Negeri Terengganu ASP Ismail Man mengesahkan mengenai kejadian. Jenazah mangsa dihantar ke bilik mayat Hospital Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu untuk bedah siasat sebelum dituntut ahli keluarga. Kenderaan yang terlibat dalam kemalangan ini juga ditahan sementara untuk siasatan lanjut. Sumbangan signifikan dalam bidang penyelidikan dan akademik serta merupakan saintis negara dalam bidang kimia dan teknologi minyak sawit mengangkat beliau sebagai penerima anugerah Tokoh Akademi Negara ke-9. Individu yang dimaksudkan Profesor Emeritus Tan Sri Augustine Ong Sun Hock dari Universiti Sains Malaysia, USM. Lebih manis, Majlis Penganugerahan Anugerah Akademik Negara yang berlangsung di Putrajaya turut meraihkan sambutan ulang tahun kelahiran beliau yang ke-81. Tokoh Akademik Negara ke-9 ini menerima wang tunai RM200,000 beserta trofi. My interest has always been academic, and I've spent many years on it.
I feel very much appreciated and encouraged me to continue more. I want to continue doing research. In fact, I'm still publishing some papers, and it is. I want to encourage people with new ideas to make academic as a career, because this is the university is the only place where you can test. You are given the freedom to test your ideas, and I think it is a good life, and the joy of discovery and so on. Manakala Profesor Madya Fatimah Putih dari Universiti Teknologi Malaysia UTM dan Profesor Madya Dr. Raja Nur Safinas Raja Harun dari Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI masing-masing menerima anugerah pengajaran kelompok sastra dan sains sosial. Profesor Dr. Fauzi Sedon Elias M. Dom dari UPSI menerima anugerah seni dan kreativiti kategori seni visual, seni bina dan seni kraf. 3 lagi tokoh akademik dari USM, Profesor Dr. Rahman Nordin menerima anugerah inovasi dan pengkomersialan produk. Dr. Lian Hui Hui menerima anugerah penerbitan makalah jurnal bidang sains sosial dan sastra. Dan penerima anugerah ahli akademik harapan, Profesor Madya Dr. Lim Jit Kang. Satu lagi anugerah penerbitan makalah jurnal bidang sains diterima Profesor Dr. Hani Muhammad Arifin dari Universiti Malaya. Majlis penganugerahan disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Jusoh yang mewakili Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kesemua penerima anugerah menerima wang tunai RM50,000 beserta trofi. Anugerah akademik negara bukan hanya untuk memberi pengiktirafan kepada para akademik dalam aspek pengajaran dan penyelidikan semata-mata, tetapi meliputi sumbangan para akademia kepada pembangunan negara dan masyarakat. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Azam Shah berkenan mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan tahun 2015 kepada 94 penerima. Istiadat pengurniaan bersempena ulang tahun keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda yang disambut pada 6 Jun lepas berlangsung di Istana Negara. Turut berangkat ke istiadat ini, Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah. Mendahului senarai penerima darjah pada istiadat pengurniaan kali ini ialah pengerusi Unitab Medik Sendirian Berhad Tan Sri Tengku Abdullah Almarhum Sultan Abu Bakar yang menerima darjah Panglima Setia Mahkota PSM membawa gelaran Tan Sri. Antara penerima lain Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Abu Samad Nordin, Pengerusi Eksekutif Cepat Wawasan Grup Berhad Tan Sri Mak King Tian serta Pengarah KPJ Healthcare Berhad Tan Sri Siti Sadiah Syekh Bakir. Baginda turut berkenan mengurniakan 18 darjah Panglima Jasa Negara PJN yang membawa gelaran Datuk. Darjah Panglima Setia Diraja PSD yang membawa gelaran Datuk pula dikurniakan kepada Setiausaha Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri Datuk Khamis Samin. Selain itu, sejumlah 19 individu menerima darjah Johan Mangkunegara dan 49 penerima darjah Johan Setia Mahkota. Value Caps yang Berhad diberi mandat untuk mengumpulkan dana sehingga RM20 bilion sekiranya perlu daripada pemegang sahamnya serta dana keuangan dan permodalan lain. Jawatankuasa Khas Ekonomi JKE dalam satu kenyataan maklumkan kerajaan tidak menyediakan pembiayaan kepada syarikat pengurusan dana khusus tersebut. Dana berkenaan adalah sebagai persediaan sekiranya senario kelembapan pasaran modal berterusan ekoran keadaan ekonomi global yang tidak menentu ketika ini. Ia akan dilaporkan secara berperingkat bergantung kepada nilai saham semasa dan waktu yang sesuai. Value Cap yang diaktifkan semula untuk menstabilkan pasaran keuangan mempunyai lembaga pengarah dan jawatankuasa pelaburan yang berasingan bagi mengawasi operasi pelaburannya. Syarikat pengurusan dana itu dianggotai oleh pengurus pelaburan profesional yang mempunyai rekod prestasi cemerlang bagi memastikan objektif pemegang sahamnya tercapai. Langkah kerajaan mengaktifkan semula value cap dengan dana RM20 bilion diyakini akan memulihkan keyakinan pelabur asing terhadap pasaran tempatan. Ketua Pegawai Pelaburan Equity Aminvest, Andrew Wong Yok Leong berkata, ketika ini pegangan pelabur asing di bursa tempatan lebih rendah pada 21% berbanding pelabur tempatan. A lot of countries have done that. Hong Kong has done that.
China has announced that. Thailand did that in the Asian financial crisis. So it is not wrong to do that. And I think it would be pretty successful to support the market. Wong menjangkakan pelabur akan menjauhi pasaran buat masa ini ekoran ketidaktentuan yang berlaku di dalam dan luar negara. Bagaimanapun beliau yakin penanda aras FTSE Bursa Malaysia FBMKLCI akan kembali meningkat ke paras sekitar 1,700 hingga 1,720 sebaik isu domestik ditangani. Beliau bercakap kepada media selepas taklimat prospek dan strategi pasaran equity anjuran Aminvest. DRB Highcom berhad tidak bercadang untuk menaikkan harga kenderaan di bawah masyarakatnya meskipun berdepan dengan penurunan nilai ringgit ketika ini. Ketua Operasi Automotif Dato' Isham Uthman berkata harga kenderaan ketika ini sebahagian besar ditentukan oleh kedudukannya dalam pasaran. What's important is that are you preserving your market share in terms of percentage? So for many of the brands that we have, our market share is still there. Okay, so that's a positive thing about it. Of course, sales going down is not so good, but if you look at market share, we are maintaining our share in many of the brands that we now hold. DRB Highcom menaungi operasi jenama-jenama penting seperti Proton, Honda Malaysia, Volkswagen, Audi, Mitsubishi, Isuzu Malaysia, Suzuki Malaysia dan edaran Modernas. Beliau ditemui selepas lawatan media ke pusat jualan, servis dan alat ganti DRB Highcom Commercial Vehicle DHVC di Selayang. DHVC kini mempunyai 7 pusat edar dan menyasar untuk membuka 13 lagi pusat menjelang pertengahan tahun 2016. Wakaf Selangor Muamalat WSM dengan kerjasama Bank Muamalat Malaysia berhad menyumbangkan sebuah ambulans kepada Rumah Ehsan Warga Mas di Kuala Kubu Baru, Selangor. Ini memberikan kemudahan untuk menghantar mana-mana penghuni rumah kebajikan itu jika memerlukan rawatan di hospital. Bantuan seumpama ini juga merupakan satu tanggungjawab sosial kepada mana-mana pihak yang memerlukan tanpa mengira kaum dan agama. Penyerahan ambulans yang bernilai RM168,063 itu disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat Malaysia Berhad Datuk Haji Muhammad Reza Shah Abdul Wahid. Ini merupakan sumbangan kali kedua pihak WSM kepada Rumah Ehsan Warga Mas. Program kedua dengan Rumah Ehsan, kami telah membeli tempat mandi khas untuk penghuni-penghuni di sini untuk memberi kesenangan kepada mereka dalam mereka menduduki di tempat yang seperti ini untuk memudahkan lagi kehidupan mereka. Datuk Muhammad Reza bercakap kepada media selepas majlis penyerahan ambulans tersebut kepada Pengetua Rumah Ehsan Mariani Muhammad Saad. Turut disumbangkan kit keperluan peribadi kepada setiap penghuninya. Rumah Ehsan Warga Mas ini mempunyai 120 orang penghuni yang kebanyakannya warga Mas yang tidak mempunyai waris. Pengendali sementara skuad bola sepak kebangsaan Dato' Ong Kim Sui memberi bayangan akan meneruskan khidmat bersama pasukan negara. Perkara itu dijelaskan Kerusi Jawatankuasa Pasukan Khas Dato' Mokhtar Ahmad selepas musyarat pagi tadi. Dato' Ong Kim Sui yang ketika ini menggalas tanggungjawab jurulatih sementara Harimau Malaya bersedia untuk terus membimbing pasukan negara andai khidmatnya diperlukan. Menurut Dato' Mokhtar, perkara itu diluahkan ketika bertemu jurulatih kelahiran Melaka itu baru-baru ini. He has expressed he is willing, to carry on with the national duty. Termasuk under 23, lah? Yeah, national duty means it can be 23, it can be what we call national. That is open. So maybe. Tambah Datuk Mokhtar, keputusan muktamad hanya akan diputuskan selepas senarai penuh permohonan kedua-dua kekosongan jurulatih senior dan Harimau Muda diterima. Selain itu, beberapa jurulatih import yang pernah membimbing pasukan negeri antara calon yang berminat
untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Dollah Saleh. So these foreigners also, whoever come in, they have to subscribe in terms of the criteria. So let's set the criteria which will reset. Antara yang disebut-sebut termasuklah bekas jurulatih Sarawak Robert Albert dan bekas pengendali JDT Boyan Hodak. Dalam pada itu, Datuk Mokhtar turut mengesahkan pihaknya telah menghantar surat kepada Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abubakar mohon pertemuan dengan menteri tersebut. No, insofar as we are concerned, we have made the request. It is more of his call, whether to respond or not to respond. So he is our minister, and due regard and respect is being given to him. Khairi sebelum ini menemplak FAM selepas skuad kebangsaan diaibkan Emirat Arab Bersatu UAE 10-0 pada aksi ketiga pusingan kelayakan Piala Asia 4 September lalu. 3 perlawanan peringkat kumpulan Piala Malaysia musim ini dipinda ke tarikh baru. Ia membabitkan pasukan Johor Darul Takzim, Sarawak, Perak, PDRM dan PKNS. Jatuhkuasa pertandingan tempatan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam kenyataannya menyebut lawanan antara JDT dengan Sarawak di Stadium Negeri Kuching yang dijadualkan pada 26 September dipinda ke 24 Oktober. Ini berikutan JDT akan berlepas ke Kuwait pada tarikh itu bagi menghadapi perlawanan separuh akhir pertama Piala AFC dengan juara bertahan Kasia SC pada 29 September dan pulang ke tanah air pada 1 Oktober. Manakala perlawanan keempat kumpulan B antara Perak dan JDT di Stadium Perak Ipoh pada 3 Oktober dipinda kepada 4 Oktober. Perlawanan kumpulan D antara PDRM dan PKNS di Stadium Shah Alam pada Sabtu 26 September dipinda ke 28 September. Ini kerana Selangor akan menggunakan stadium berkenaan untuk aksi kumpulan C menentang Felda United pada hari yang sama. Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS mengemukakan rayuan rasmi agar denda yang dikenakan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM baru-baru ini dikaji semula. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Sarawak Abdullah Julaihi berkata walaupun akur dengan denda berjumlah RM80,000 dan hukuman bermain 2 perlawanan tanpa penonton di gelanggang sendiri, FAS berharap rayuan mereka akan dipertimbang. Pada masa yang sama, kita juga merayu kepada penyokong kita untuk sama-sama membantu persatuan. Kalau kita cinta bola sepak, kita sama-sama membantu pasukan kita dan kita dapat menggunakan keuangan kita kepada benda-benda, perkara-perkara yang penting untuk membantu pasukan. Beliau yang bercakap dalam sidang media di Kuching menambah FAS akan menyerahkan rayuan tersebut kepada jawatankuasa tata tertib FAM pada minggu ini. FAS diberi tempoh 2 minggu untuk mengemukakan rayuan. Persekutuan Lumba Basikal Kebangsaan PKBM akan mengadakan perbincangan dengan pelumba muda Muhammad Firdaus Muhammad Zonis yang mengumumkan persaraannya daripada sukan berbasikal semalam. Imbalan Presiden PKBM Datuk Naim Muhammad memberitahu pertemuan itu dengan Firdaus akan diadakan dalam masa terdekat. Saya sendiri akan menengok perkara ini secara dekat dan kita tak mahu bakat yang ada ni hilang begitu saja. Kita akan membuat sedaya mungkin kita lah untuk berjumpa, berbincangan beliau dan juga kita nak tengok supaya beliau dapat teruskan kariernya dalam sukan berbasikal ni kan. Muhammad Firdaus mengejutkan peminat sukan berbasikal apabila menyatakan mahu bersara
ekoran kecederaan belakang dialaminya semakin parah. Firdaus yang mula mengalami kecederaan belakang semasa menjalani latihan di Melbourne, Australia awal tahun ini dinasihatkan supaya berehat panjang hingga hujung tahun. Namun kecewa dengan kecederaan yang masih belum pulih, beliau memutuskan untuk bersara awal. Pelumba berusia 19 tahun asal dari Selangor ini merupakan pelumba pelapis yang baru setahun diserap ke skuad elit dan mampu menggantikan tempat Azizul Hasni Awang satu masa nanti. Ya, sekali 5 pelumba terbaik dari semua negara ASEAN akan merebut gelaran juara pecut ASEAN pada ASEAN Cycle Fest 2015 yang akan berlangsung November ini. Acara sulung itu bakal menghimpunkan lebih 50 pelumba ternama ASEAN. Bagi bersaing dalam acara kriterium sejauh 42 km itu, Malaysia akan menurunkan 5 pelumba terbaik termasuk adik Husaini Othman dan pemenang pingat emas Sukan C Singapura Harif Saleh. Turut berlangsung acara kriterium untuk pelumba-pelumba tempatan. Menerusi Jawatankuasa Pelaksana Datuk Naim Muhammad, acara yang diadakan secara karnival itu akan menjadi platform untuk mempromosi sukan berbasikal dalam kalangan negara ASEAN. Beliau ditemui pada majlis memperkenalkan penaja di Kuala Lumpur dengan OCBC Bank muncul sebagai penaja utama. Ya, kita sangat suka cita kerana ini adalah acara untuk orang ramai dan perbincangan saya dengan penganjur, mereka akan usahakan seberapa banyak goodies yang mereka boleh beri kepada peserta-peserta. Dan setakat ini saya tengok goodies-goodies yang akan diterima oleh peserta sangat lumayan sekali. Kita pertama kali kita buat di Malaysia kerana Malaysia merupakan pengerusi ASEAN. Dan kita akan cadangkan supaya digilirkan kepada negara-negara yang menjadi pengerusi ASEAN. Lebih 10 syarikat swasta tampil selaku penaja rasmi acara yang akan berlangsung di Dataran Merdeka pada 6 hingga 8 November ini. ASEAN Cycle Fest akan turut dimeriahkan dengan pameran, jualan dan persembahan kebudayaan. Dijangka menghimpunkan lebih 3,000 pelumba dan peserta dari Asia Tenggara. Festival itu diilhamkan untuk menjadi acara tahunan bermula dengan Malaysia, diikuti negara-negara lain yang menjadi tuan rumah Musyarat ASEAN. Sekolah satu aliran tidak boleh diwujudkan sehingga mendapat persetujuan daripada pelbagai pihak. Jelas Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin meskipun pernah dibangkitkan dalam persidangan Parlimen, namun sokongan terutamanya daripada kaum lain amat rendah. Sekolah satu aliran amat sukar untuk dilakukan pada masa ini. Kita ada sistem yang sedia ada sejak merdeka lagi. Dan ini adalah sistem yang telah pun dipersetujui oleh pengasas negara kita. Yang mana kita ada sekolah kebangsaan tetapi kita membenarkan sekolah-sekolah vernacular yang mengajar dalam bahasa ibunda kaum minoriti. Jadi kalau sekiranya kita nak pindah kepada sekolah satu aliran, dia mesti dapat persetujuan daripada semua pihak. Khairi berkata demikian bagi mengulas usul sekolah satu aliran yang dibahaskan oleh perwakilan belia Parlimen. Pada masa yang sama, beliau turut melahirkan rasa puas hati dengan tahap perbahasan perwakilan belia yang bersidang buat kali ketiga sesi 2015-2016 selama 2 hari di Parlimen. Baiklah, paparan itu menutup Nasional 8 edisi 22 September. Ikuti Best 510 bersama Kamal Fimansyah. Dan salam Baitullah menyusul selepas itu. Assalamualaikum. Salam sehati sejahtera.